ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Mengurusi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, Tuan Bilal dan seluruh sahabat yang dikasihi sekalian, ikhwanul muslimin, insya-Allah kita akan sambung pembacaan kata sedikit risalah daripada tulisan ataupun karangan Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Abdul Basit, Sunnah Muamalanku, di mana kita dah pun masuk masih di bab yang pertama. Kita berkenalan dengan apakah yang disebut dengan sunnah. Apakah yang disebut dengan sunnah? InsyaAllah bagi yang ada, kita berada di muka surat yang ke-7. Mana pada pagi ini kita nak melihat bagaimana keadaan ataupun bagaimana cara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyantuni sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, daripada bab ini menceritakan tentang kisah sahabat dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memeluk Islam, as-sabiqul awwalun, di kalangan sahabat-sahabat yang terawal. Ada di kalangan para sahabat ni dia obses dengan sunnah. Masuk obses di sini, memang dia mengamalkan sungguh-sungguh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan diceritakan ada kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melalui satu perjalanan dalam keadaan dia berkuda ataupun menunggang kuda. Apabila sampai di satu tempat, tidak semena-mena, dia tunduk. Yakni tak ada ribut, tak ada angin, tak ada kayu, tak ada apa, dia tunduk. Kerana pada masa tu, sewaktu dia bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok pada waktu tu adanya ranting kayu di perjalanan tu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk semasa dalam perjalanan. Jadi walaupun dah tak ada gapo situ, tapi kerana dia kata aku tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk bila sampai situ, maka setiap kali sampai situ dalam keadaan menunggang kuda, dia akan tunduk. Ini awalnya sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kisah sahabat dan sunnah. Katanya pengarang kitab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan golongan yang paling mencintai dan tekun mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat melihat contoh teladan yang ditunjukkan oleh mereka mengenai amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ni sangat teruja sebagaimana yang saya royak tadi lah. Sangat teruja apabila mengetahui sesuatu itu sunnah. Apabila mengetahui sesuatu itu perbuatan. Sunnah ni sama ada perbuatan yang datang daripada pengucapan ataupun percakapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada PA ataupun perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana diiyakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam keadaan hadis kita panggil dia sebagai athar. Dan athar sahabat ini ada yang dimarfu'kan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada dimauqufkan. Yakni terhenti, maknanya tidak sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Jadi di antara contoh sunnah yang menjadi ataupun yang diiyakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat buat, Nabi berkenan. Antaranya adalah solat sunat wuduk yang dilaksanakan oleh Sayyidina Bilal. Nabi tak pernah buat solat sunat wuduk, betul? Tapi bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, dia kata, nyatakan pada aku amalan manakah yang paling engkau cintai sehingga aku dengar telapak kaki kamu dalam syurga bersama dengan aku. Maka Sayyidina Bilal kata, apa? Tidak adalah amalan lain yang paling aku cintai, dia kata. Selain daripada aku tak ada buat amalan. Selain daripada apabila aku berwuduk, selepas aku berwuduk, aku akan buat solat sunat 2 rakaat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ataupun mengiyakan ataupun menyukai perbuatan Bilal, Sayyidina Bilal radhiyallahu. Dan ada satu kisah lagi apabila datangnya seorang sahabat dalam keadaan dia terlepas ataupun dia mari tu dalam keadaan dia rukuk. Sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersembahyang, dia masuk. Ini kaedah masbuk, maaf. Dia masuk apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia kata apa? Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Apabila sudah semaya, selesai semaya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kan di kalangan para sahabat, siapa dia? Hak yang mengucapkan ucapan tadi, puji-pujian tadi. Maka ada seorang sahabat mengaku, ini tak pernah dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, sehingga aku tengok malaikat rahmat berlumba-lumba mencatatkan kebaikan terhadap amalan itu. Bermula daripada itu, sahabat lain tak pernah tinggal. Setiap kali bangun daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sahabat aja. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat. Tapi dibenarkan ataupun diiyakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kisah yang dibawa mari sini ada 3 kisah. Kisah yang mana fadilatnya besar-besar belaka, dia bawa dari sini. Kisah yang pertama bab solat sunat rawatib, kisah yang kedua bab pensyariatan ataupun kata bab tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta seorang pembantu rumah. Maka diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara tadi, insya-Allah kita akan tengok. Dan yang keempat ataupun yang ketiga, kisah bagaimana seorang sahabat yang merasa sangat rugi sebab apabila dia menguruskan jenazah kerana tidak sampai kepada dia satu hadis lain, yang mana kalau urus jenazah sampai ke tahap kubur, sampai ke kubur,
dan akhirnya menguburkan dia selesai pengkebumian daripada start mandi sampai dah ke selesai pengkebumian, maka orang itu akan dapat dua qirar pahala. Kita nak tengok lagu mana sahabat yang terlepas hadis daripada pandangan dia, yang terlepas apa ni, anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan dia, yang akhirnya dia merasa sangat rugi. Jadi kita tengok kisah yang pertama, solat sunat rawatib daripada Ummu Habibah, ini Ramlah binti Abu Sufyan, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kalla yusalli lillahi kulla yawmin yawmin tintai 'asharata rak'atan tatawwu'a ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim, ma min 'abdin muslim yusalli, salat, mengerjakan salat sunat, yusalli lillahi kulla yaumin tintain, mengerjakan solat sunat selain solat fardu sebanyak 12 rakaat dalam sehari, asyarata rakaatan dalam sehari semalam, kerana mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan membina untuknya sebuah mahligai di syurga. Ada satu lagi hadis yang menyatakan juga daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, juga meriwayatkan dalam riwayat lain, "Man shalla fi yaumi wa lailatin tintaini 'asharata raka'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla salatil fajr salatil ghada." Hadis yang pertama dia bawa mari saja tentang 12 solat sunat. Hadis yang kedua bawa mari 12 solat sunat sambil menyatakan solat sunat gapo dia. Kita kena faham. Sesiapa yang mengerjakan solat sunat, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai, solat sunat sebanyak 12 rakaat, asyrata rakaatan, 12 rakaat dalam sehari semalam, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. 12 rakaat itu disebut ialah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang mana ada satu lagi hadis lain riwayat Muslim, sesungguhnya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu hadis-hadis lain yang menguatkan bahawasanya ini perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab solat sunat qabliyah ba'diyah lah kita panggil, rawatib qabliyah ba'diyah. Ada riwayat yang menyatakan 12, ada riwayat yang menyatakan 10. Patut mana kuat? Sama-sama kuat. Riwayat yang menyatakan 10 disokong oleh riwayat lain. Riwayat yang menyatakan 12 juga kuat. Jadi nak beramal sama ada dengan 10 ataupun 12, silakan. Kalau rasa berat 12, buat 10 sebelum qabliyah ba'diyah. Yang ni mana dia beza pada solat sunat sebelum zuhur. Hak lain serupa belaka. Riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha, solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Dan satu riwayat lain, solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat. Dia beza situ je. Hak lain sama belaka, atau bab fiqh lah, bab lain. Dan kemudian beliau berkata, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lagu mana mereka menyantuni sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar sahaja satu-satu perbuatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu satu-satu perbuatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terus amalkan tanpa banyak soal. Ini sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi hadis ini Anbasah berkata, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha.
bila dapat hadis ini kepada perawi hadis tadi daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia sendiri pun tak pernah meninggalkan perkara tu. Dia buat. Bila sampai kepada dia buat. Amru bin Aus berkata, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Anbasah. Maka berkata pula Nu'man bin Salim, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya daripada Amru bin Aus. Itulah dia sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun sanad itu turun daripada satu sahabat ke satu sahabat, satu sahabat ke satu sahabat lain, yang akhirnya sampai kepada kita. Mungkin sampai kepada si A ini daripada jalur lain, sampai kepada si B ini daripada jalur lain, yang mana sanad ni bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitulah para sahabat, dengar je dia buat, dengar je dia buat, dengar saja dia buat. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa isterinya Fatimah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lagu mana banyaknya dia kena buat kerja rumah. Kepenatannya melakukan kerja-kerja rumah yang berat sehingga dia katakan pecah-pecah tangan dia. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ni adalah merupakan puteri ataupun anak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hanya Sayyidina Ali itu menantu dia. Yang mana sewaktu kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu berita gembira yang disampaikan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Yang mana dari kalangan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, engkau adalah orang pertama yang akan menyusuli aku. Tapi ini tidak bermakna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bila tarikh kematian dengan salah faham. Tapi riwayatnya datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawanya Sayyidatina Fatimah lah yang akan menyusul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah ditakdirkan Allah 6 bulan selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menyusul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba sedikit ringkas tentang Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan dalam keadaan penat dia datang kepada ayah dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pembantu rumah bagi meringankan pekerjaannya. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada di rumah. Dia bertemu dengan Ummul Mukminin yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan menyatakan hajatnya serta meminta disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila baginda pulang, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan pesan daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kedudukan rumah antara rumah baginda ataupun tempat tinggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dekat sangat. Ada riwayat kata belakang rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Jadi pada sebelah malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kedua anak menantunya, yang mana pada waktu itu hampir nak tidur. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyampaikan sesuatu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lihat ataupun dia tengok keadaan waktu. Keadaan waktu ataupun keadaan seseorang itu. Orang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan persoalan yang sama. Tapi boleh jadi jawapan dia adalah berbeza. Berbeza. Kenapa? Melihat pada keadaan, situasi, masuk dan tempat pada waktu tersebut. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan juga menantu dia pada ketika dia orang berdua ni dah hampir nak tidur.
Baginda Nabi SAW ni diceritakan dalam riwayat, kalau tak ada gapo, kalau tidak ada urusan penting untuk baginda Nabi SAW buat, baginda akan tidur awal selepas solat Isyak. Kenapa? Sebab baginda nak bangun pula malaikat kan. Kalau kita tahu inilah dia sifat seorang Rasul. Walaupun dia seorang Rasul, walaupun dia adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu dia juga bersifat dengan sifat manusia biasa. Dia lapar, dia dahaga, dia mengantuk. Bila ada 3 orang sahabat buat amalan, datang berita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 3 orang sahabat ni ada hak berpuasa, dia kata aku berpuasa, aku tak sibuk buka, aku nak puasa sama. Ada sahabat kata aku nak bangun, nak semaya buat amal ibadat sama. Terus tidur. Dan yang berpuasa ni dia berdiri di tengah-tengah panah, dalam keadaan dia seorang taqarrub ilallah. Dia nak mendekatkan diri dia pada Allah. Kerana dia menyangkakan mungkin dengan merasa kesakitan itu akan lebih mendekatkan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam tidak begitu. Dah hak seorang tu kata aku tak boleh menikah sampai bila-bila. Rasulullah kata aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku solat malam, aku bangun, tapi aku juga tidur. Dan aku juga berkahwin ataupun menikah ataupun mendirikan rumah tangga. Jadi maknanya itu semua adalah sunnah. Tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidur kita. Apabila kita tidur akan jadi satu tidur yang mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidur dengan cara tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jadi sunnah. Waktu Nabi kalau tak ada kerjaan lain, dia akan tidur awal. Kita banyak kerjaan, bola lah, apalah ni, macam-macam. Mujuk semalam ni, macam-macam kita. Jadi begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah kata apa? Yang mana mereka berdua bergegah bangun dalam keadaan dah hampir nak tidur. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka daripada bangun dan duduk di antara mereka berdua, sehingga Ali mengatakan beliau dapat merasai sejuknya tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena dada dia. Maknanya rumah tu sepik. Dia duduk di celah-celah antara Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali. Sehingga kan telapak kaki itu sentuh dada Sayyidina Ali. Dia tak bagi Sayyidina Ali bangun, dia tak bagi Sayyidatina Fatimah bangun. Ini nak menyatakan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manjanya dengan anak menantu dia. Nah, manja. Tapi manja dalam keadaan yang betul lah. Nah, kita pun hari ni nak manjakan anak kita, nak manjakan cucu kita, biar dalam keadaan yang betul lah. Dengan siapa tahap kata bui telefon doa-doa lalu dan sebagainya, hantar TV doa-doa lalu, semayan tidak, Quran tidak, apa semua. Itu bukan kata manja yang betul lah. Manja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas pada waktunya, lembut pada waktunya, menangis pada waktunya, suka senyum pada waktunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah apabila datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat, bila disyariatkan ataupun diberi ataupun diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat sunat, perbuatan yang sunat, sehingga sahabat punya kata tambah lagi, aku nak lagi, tak ada kau lebih berat sehingga supaya aku merasakan lebih banyak aku buat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat muka dia dalam keadaan kemerahan muka dia. Allah. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, aku, Rasulullah kata, adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui.
apa yang terbaik untuk kamu. Mana ada waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa. Nah, jadi baginda bersabda kepada anak menantu, dia katakan, mahukah aku berikan kepada kamu berdua sesuatu yang baik bagimu daripada apa yang kamu minta tadi. Sebab Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mari mengadu letih minta pembantu rumah. Maka Rasulullah kata, bertakbirlah sebanyak 34 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali. Sesungguhnya ia lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang khadam. Dan dalam riwayat lain Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan ini menjadi amalan sebelum daripada tidur. Sebab apa? Sebab situasi mari pada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada anak dan menantu dia pada masa tu dalam keadaan nak tidur. Jadi Ali kata, aku dengar je daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku buat, aku tak tinggal. Bermakna perbuatan itu dilakukan sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, mencukupkan 100 kali. Berbeza dengan kita lepas solat fardu. Subhanallah 33 kali, dan riwayat menyatakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100 kali. Lepas tu dalam riwayat lain dalam bab zikir ba'da solat. Dalam bab zikir selepas solat. Ini zikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, cukup 100. Ini antara amalan yang tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bila sampai kepada Ali tentang perkara ini, sampai kepada sahabat lain, sampai kepada sahabat lain, sampai kepada sahabat lain, dan sampai kepada tabi'in, mereka tidak pernah tinggal. Mereka tidak pernah tinggal. Dan banyaklah lagi yang tu insya-Allah kita akan tengok di belakang nanti antara sunnah-sunnah sebelum daripada tidur. Kita ingat hari ni kita baca doa tidur je lah. Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Ada kita baca bismillahirrahmanirrahim wa ahya wa amut. Dan ada yang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, walaupun pada malam perang Siffin. Perang Siffin ni apa dia, tuan-tuan? Dia ada 2 perang yang berlaku selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi fitnah besar, yang mana ulama sendiri pun tak berani nak bahas bab perang Siffin dengan satu lagi perang Jamal. Ulama tak berani nak bahas kedua perang ni siapa betul siapa salah. Sebab apa? Sebab perang ini berlaku di antara penyokong sahabat ni dengan penyokong sahabat. Satu perang Jamal berlaku antara penyokong Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tok tua dengan mantu. Ulama tak berani. Di kalangan ulama sirah, dia hanya menceritakan. Dia tidak menyebut salah siapa. Punca dia sebut. Dan perang Siffin adalah perang yang terjadi di antara Sayyidina Muawiyah, orang yang menyokong Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dengan orang yang menyokong juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali melalui 2 perang yang melibatkan sesama sendiri. Sangat-sangat menyedihkan. Bayangkanlah tuan-tuan, sahabat membunuh sahabat. Sahabat melukai sahabat yang lainnya. Sehingga pada perang Siffin, perang di antara Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mewujudkan satu kelompok lain yang kita panggil Khawarij. Kelompok yang melampau. Sebuah sedikit. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersetuju untuk berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, maka muncullah satu golongan kelompok daripada penyokong Sayyidina Ali
yang tidak menyokong perkataan Ali, perbuatan Ali. Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Tapi mari golongan Khawarij ini, dia terpisah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada awalnya dalam sejarah menyebutkan lebih kurang 3,000 orang. Akhirnya setelah sedar tinggal 1,000 orang, kepala kepada golongan Khawarij. Khawarij ni dia tak pandai Quran kok? Pandai. Bahkan kebanyakan yang di kalangan mereka adalah yang hafaz Quran. Tapi mereka ekstrim. Mereka terlalu ekstrim. Bahkan mereka mengingkari ulil amri pada masa itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cuba sikit. Itu perang Siffin. Sehingga kan pada malam perang Siffin, sahabat tanya, ya, pada malam perang Siffin sekalipun, pada malam perang Siffin aku tak pernah tinggalkan. Nak menguatkan di sini bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aku tak pernah tinggal apa yang diajarkan apabila lagi satu-satu sunnah kepada sahabat radhiyallahu anhu. Bukan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni mendapat tahu semua sunnah tu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, yang salah faham. Ada sahabat yang dapat tahu, bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri ada yang dia tidak tahu, yang akhirnya sampai kepada dia melalui sahabat lain. Dia buat. Itu sunnah. Itu bab takbir, tasbih dan tahmid. Jadi amalah sebelum tidur, insya-Allah itu adalah perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Malam Siffin ialah malam perperangan dan Ali radhiyallahu anhu ialah salah seorang panglima perangnya, tetapi tidak menghalangnya daripada terus mengamalkannya. Boleh sikit lagi saya nak habiskan bab ni. Seterusnya bab mengiringi jenazah hingga ditanam. Pada suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyembahyangkan satu jenazah. Kemudian beliau beredar dari tempat itu dan tidak mengiringinya kerana menyangkakan sudah selesai amalan sunnahnya. Kita kena tahu, mengiringi jenazah ni ataupun menguruskan jenazah, kita dah sebut fardu kifayah. Hari ni kan, kalau tak ada seorang yang boleh urus jenazah dalam satu kawasan kampung tu, masya-Allah, ada sesuatu yang tak kena lah tu. Untuk nak menyatakan mari ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh gitu. Sebab kita manusia, kita makhluk, kita tak tahu adakah yang datang itu berupa bala atau kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pindah ayatnya, fardu kifayah yang kita sebut ni adalah satu sunnah yang sangat besar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menguruskan jenazah. Sehingga akan diceritakan apabila sampai hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar ni dia kata dia berhenti setakat tu je, lepas maya je. Lepas maya dia tinggal jenazah. Orang lain uruskan sampai ke kubur. Maka datang kepada Ibnu Umar satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan kepadanya beliau sungguh menyesal kerana telah terlepas sunnah ini. Gapo dia? Daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Abi Waqqas ini ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan khusus untuk dia, memuliakan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang merupakan salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sesungguhnya dia sedang duduk bersama dengan Abdullah bin Umar apabila Khabbab datang kepada mereka, iaitu penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah kamu mendengar apa yang diberitahukan oleh Abu Hurairah? Sesungguhnya beliau mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersama, yakni ziarah jenazah seorang muslim dengan penuh perasaan keimanan, menunggu bersama mayat sehinggalah mayat tadi disolatkan dan turut serta mengiringinya sehingga dia selesai dikebumikan, maka dia pulang dengan mendapat 2 qiraat. 2 qiraat pahala. 2 qiraat ni bandingkan lagu mana? Setiap satu qiraat dibandingkan ganjarannya adalah sebesar gunung Uhud. Masya-Allah. 2 qiraat sebesar 2 gunung Uhud. Pahala itu bandingan, kata. Bandingan, bukan nyata bandingannya. Misalnya perumpamaan.
Manakala sesiapa yang solat jenazah kemudian dia pulang tanpa menunggu sehingga mayat tersebut dikebumikan, sesungguhnya dia hanya mendapatkan satu qirar. Maka Ibnu Umar pun menghantar orang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk mengesahkan hadis ni. Betul tak ni? Datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang berita kepada dia betul. Maka menyesallah dia dalam keadaan yang penuh kerugian. Dia kata, aku merasa sangat-sangat menyesal hari itu. Padahal banyak dah sunnah dia buat Ibnu Umar. Bahkan dia boleh, kata dia boleh. Dia tahu dah masa tu, ada sunnah tu, untuk jenazah akan datang, dia buat gitu. Tapi untuk hak tu, peristiwa tu dia menyesal sungguh-sungguh. Sebab pada peristiwa tu, dia terlepas satu sunnah. Ganjaran dalam melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ginilah, apabila kita sayang seseorang tu, kita sayang sungguh-sungguh, maka segala watak dan perbuatan dia kita akan ambil cara, kita akan turut, kita akan ikut. Itulah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang muda kita ni lah, dia minat ke seorang-seorang artis tu, siapa tahap warna kegemaran baju gapo dia, tarikh lahir, bila ni, bila gapo dia buat, telefon gapo artis tu pakai, semua dia ambil tahu. Kerana gapo? Kerana minat, kerana suka. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan lebih daripada itu, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia kata, tidak ada lain yang paling aku cintai, yang paling sangat-sangat aku sayang, selain dia, aku sendiri adalah-Mu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu mencintai aku lebih daripada segala-galanya, walaupun dirimu sendiri. Maka dia bersaksi itu, ya Rasulullah, dia kata, sesungguhnya engkau lebih aku sayangi daripada segalanya atas dunia ni, walaupun dia aku sendiri. Maka Rasulullah kata apa? Telah sempurna iman kamu. Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, sayangnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai setara tu dia beramal ataupun dia mengikat diri dia dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, genggamlah sunnah ataupun gigitlah sunnah di akhir zaman, gigitlah sunnah aku ni bin nawajid. Rasulullah kata, dengan gigi gerham kamu, gigit sungguh-sungguh. Orang yang beramal dengan sunnah di akhir zaman ini, Rasulullah kata, ibarat menggenggam bara api. Itulah dia orang yang berpegang dengan sunnah. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Beruntunglah orang yang asing. Bagaimana katanya Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata, tidak akan menjadi baik bagi umat hari ini melainkan apa yang dibuat oleh umat terdahulu. Yakni ambil contoh para salafus salih yang terdahulu. Kalau nak jadi baik, nak jadi sempurna, ambil contoh para salaf. Tak buat silap kau kita berbuat silap. Setiap daripada kita pernah berbuat silap. Kerana kita tidak maksum. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ada kesilapan, mereka ada kesalahan. Cuma bezalah kita dengan para sahabat. Sahabat dia buat silap sekali tu, dia sedar, dia taubat, dia tak buat dah lepas tu. Tapi kita ni mengulangi kesilapan yang sama. Semua orang tak terlepas. Baik nama ustaz, baik nama Tok Wali, baik nama haji, baik nama sebagainya, semua tak terlepas. Jadi kita kena sentiasa taqarrub ila Allah dan juga mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah untuk bab yang akan seterusnya, kita akan masuk bab kedua. Kita akan berkenalan dengan solat-solat sunat yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah dulu setakat tu, insya-Allah. Saya rasa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wallahu a'lam.